Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, dunia sekarang ni macam-macam hal. Kan? Benda yang tak mustahil berlaku, benda yang mustahil berlaku dah pun berlaku. Apa ni cap? Nampak? Nak cakap pun dah tersyasyul-syasyul. Kalau sebelum ni kita ada cerita pasal seorang ibu yang tekad untuk bunuh anak dia disebabkan suami dia lambat balas SMS kerana pergi dating dengan janda. Untuk hari ni kita pun ada kisah guys tentang seorang lelaki OKU. Quite tragis juga, tapi tak apa, sekejap lagi kita akan share dengan korang. Kita layan dulu intro, and then jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro guys. Let's roll it. Jom kita selami sedikit tentang kes Muhammad Fairul Hakimi Mokhtar yang berusia 21 tahun dan berasal dari Raub Pahang. Dia ni anak kepada pasangan Nur Fauzia Jamal Ham dan juga Mokhtar Tan, dan juga merupakan anak ketujuh dari 8 orang adik-beradik. Dan kalau korang nak tahu dia ni jenis OKU yang macam mana, aku boleh cakap dia ni kategori lembam sikit ke, macam lurus, senang percaya orang, and yelah, adalah beberapa lagi yang mungkin tak dinyatakan, tapi itu that is orang kata apa yang ada dekat seorang OKU. Diorang ni akan percaya dekat orang yang boleh bagi kasih sayang, perlindungan dan sebagainya lah. Okay guys, dikatakan juga dia ni OKU bahagian penglihatan, di mana mata sebelah kiri dia buta akibat kemalangan ketika dia berusia 12 tahun, dan dia tak bekerja lah. And pada kes ini berlaku, dia ada seorang teman wanita yang bernama Siti Nur Asyah Abdul Wahab yang berusia 28 tahun. Nampak pelik kan kat sini kan? Perempuan umur 28, normal, boleh couple dengan berapa dia tadi? 22 21, 7 tahun beza. So inilah dia kronologi kejadian. Okay guys, macam saya cakap tadi kan, ada pelik sikit macam mana perempuan ni boleh get into. Bukan aku nak cakap semua perempuan takkan terima orang yang macam ni, but something fishy lah sebenarnya bila kita dengar pun daripada biodata dia dan sebagainya. Okay, jom kita cerita pasal kronologi. Okay, pada 29 Ogos, benda ni jadi pada tahun 2016. Dah 6 tahun lah lebih kurang. Okay, dikatakan Fairul telah pun pergi ke Kuala Lumpur bertujuan untuk mencari kerja dan juga bertemu dengan kekasihnya yang baru sahaja dia kenali di Facebook. Yang tadi itulah. Pada mulanya guys, hasrat si Fairul ni dah dihalang oleh ibu dia, sebab mak dia tahulah dia ni macam mana kan, senang percaya kat orang, lurus bendul, and then dia ni memang mudah terikut-ikut lah. Of course lah, seorang ibu yang ada anak OKU tak senang nak lepaskan. Kita ni yang sihat ni pun mak tanya macam-macam, nak keluar pergi mamak depannya ni, apatah lagi nak pergi luar daripada negeri lahirnya dia sendiri. Okay, so bila dah orang kata dah minta banyak kali, Fairul ni pujuk, dia berkeras lah sebenarnya. Dia kata, tolonglah mak, ini peluang adik nak pergi, lebih kurang macam tu lah. And minta doa, insyaAllah tak ada apa-apa. Dia comfort lah ibu dia. So ibu lah kan, mula-mula memanglah tak bagi, lama-lama insyaAllah dia lembut hati. Perempuan kan, orang kata sekeras-keras kerak nasi je lah. Alright, so akhirnya ibu dia pun mengizinkan dia untuk pergi ke Kuala Lumpur. Tapi ada satu syarat yang dikenakan kepada Fairul, iaitu Fairul ni kena update family dia, kena hubungi keluarga dia untuk memaklumkan keadaan semasa dan lokasi dia setiba dia di Kuala Lumpur. So selepas dia sesi pujuk-membujuk tu pun berlaku, mak dia pun dah setuju, Fairul pun dihantar ke stesen bas Raub oleh ayahnya, dan Nur Fauziah ni maknya meminta anaknya Fairul untuk bermalam dekat rumah abang dia yang berada di Kelang, Selangor. Sebaik saja disampai dekat Kuala Lumpur lah. So bila dah hantar, dia pun dah maklumkan nanti abang dia ambil dekat bus stand, lepas tu di rumah abang dia apa semua, and then dia pun lepaskan si Fairul ni geraklah daripada Raub menuju ke Kuala Lumpur waktu tu. Okay, lepas je perjalanan tu bermula guys, lebih kurang sejam 2 jam macam tu, dia ni ada terima panggilan daripada Fairul, tanya dekat mana apa semua. Dia pun ada update lah, ada sampai sini, sampai sini. Tapi sampai ke beberapa jam yang sepatutnya si Fairul ni dah sampai, supposed to be dah sampai,
Fauziah ni tak dapat apa-apa panggilan ataupun mesej daripada anaknya tadi. Hoish, pergi mana pula budak ni? Kan? Of course lah, perkara ni memang orang kata membimbangkan lah. Sebab mak dia dah pesan kan kat Fairul supaya update apa-apa. And then bila mak dia sendiri call, tak dapat Mat. And lagi merisaukan, bila mak dia call abang dia yang dekat Kelang tu, dia kata, ni Fairul dah sampai ke belum? Abang kata, mana ada? Tak sampai-sampai pun, tak ada bagi tahu pun, tak sampai rumah pun. Lagi risau. So selepas lah mak dia ni try hubungi Fairul berkali-kali, and dah makan hari dah pun guys, Fairul tetap gagal dihubungi. And sebagai keluarga takkan dia berdiam diri. Of course lah, police report dia dah buat. Tapi biasalah guys, family, bila police report dah buat, takkan dia nak duduk saja, takkan nak duduk tunggu kan. Bila dah dalam keadaan yang orang kata mencemaskan, panik, kerisauan dan sebagainya, mak dia tiba-tiba teringat yang Fairul ni pernah cerita dekat mak dia tentang girlfriend dia, which is Asia, yang dikenal dekat Facebook tadi itulah kan. So mak dia kata, why not kita pergi cari Asia? Mungkin Fairul ni beria-ria nak pergi Kuala Lumpur sebab dia nak jumpa perempuan ni. Bukan nak kerja sangat. Mungkin kan. So waktu bila mak dia dah dapat benda tu, mungkin Allah nak tolong dan sebagainya, diorang pun terus bergegas untuk menjejaki Asia. And bila diorang pergi ke Kuala Lumpur mencari Asia dan berjumpa dan sebagainya, mereka bertanya kepada Asia untuk mendapatkan kepastian di manakah jejak terakhir si Fairul ni. So bila ditanya, si Asia ni tak tahu, I don't know kan, I don't care, itu bukan hal saya, dia kata macam tu lebih kurang kan. Family dia nampak sebenarnya yang Asia ni dia tengah sorokkan something. Cara dijawab pun pelik, cara dijawab pun tak meyakinkan dan sebagainya. Okey, ini cerita dia. Pada malam tibanya Fairul ke Kuala Lumpur, dia terus bertemu dengan Asia. Sepatutnya mak dia suruh buat apa? Mak dia suruh pergi jumpa abang dia dulu kan. Tapi tak, Fairul jumpa Asia dulu. Dan Asia ni terus bawa si Fairul ni ke sebuah apartmen yang berada dekat Kelang. Dan bila je diorang sampai dekat apartmen tu, baru Fairul dapati bahawa apartmen tu adalah apartmen milik teman lelaki Asia, iaitu Zarul. Okey, Cop, tahu, marah, sabar. Aku lagi marah bila aku tahu yang Fairul ni sebenarnya tahu Asia ni dah ada boyfriend. Asia lah. Kan? Aku pun tak tahu macam mana dia punya cinta ni kan. Tapi sebabkan yalah, kita faham kekurangan seseorang tu. And then bila kau tawarkan kasih sayang dan sebagainya, laki mesti sangkut punya Mat. Okay, so lepas dia sampai dekat apartmen si Asia ni, dia masuk dalam, ada dua lagi insan manusia yang Fairul kenal berada dekat dalam apartmen tersebut. Yang pertama, Zulhiami, yang juga merupakan seorang orang kata apa, yang sangat dikenali dekat kampung si Fairul yang kat Raub sana. And nombor dua, Rahmat. Rahmat ni, dia ni tak adalah power mana. Dia ni kira kuncu si Zul ni je. Ngikut-ngikut. Orang pukul, dia pukul. Orang pijak, dia pijak. Ada macam tu lah. Alright. So bila masuk kat dalam tu, dijumpa ada dua orang ni, dia macam apa hal ni kan. So bila Fairul dah nampak diorang ni, diorang dah tak sedap hati lah. Sebab apa guys, aku nak cerita sikit. Si Zulhiami ni pernah ada kes dengan abang si Fairul ni. Kes apa? Zulhiami ni pernah bergaduh dengan abang si Fairul ni dekat kampung, sampai ke orang kata apa, tahap yang sangat-sangat kronik lah. Sebab Zulhiami ni pernah menetak abang si Fairul ni, and then menyebabkan abang si Fairul ni cedera dan dia lari Mat ke Kuala Lumpur. Yang ni lah abang dia yang dia nak jumpa ni lah kan. And pada waktu tu pihak keluarga ni ada buat report pasal kes si Zulhiami ni kena tetak apa semua, tapi dia sampai situ je. Dia tak ada orang kata apa, carry forward punya kes lah, bicara dan sebagainya. Okay, bila kita cerita balik, kita rewind balik, sebenarnya Zulhiami ni dah rancang apa yang dia buat ni sebenarnya. Sampailah Fairul ni jumpa dia dekat apartmen tersebut. Zulhiami telah pun mengubah Asia untuk tujuan dia memancing Fairul ke apartmen tersebut untuk ataupun atas dasar niat membunuh. Ush, dahsyat tau. Aku pun pening dia punya kronologi ni kan. Tapi dia main orang kata apa,
dia main tumpang-tumpang lah. And then apartment yang dia gunakan tu adalah apartment teman lelaki kepada Asia, which is Zarul. Okay, Zarul ni dia tak ada kaitan pun dekat dalam pembunuhan ni. Dia tak ada pergi usik ke apa. Tapi dia ni merupakan antara saksi utama kerana dia ada dekat dalam apartment tu dan dia menyaksikan apa yang berlaku ketika itu, guys. Okay, menurut Zarul, guys, pada malam tersebut si Fairul ni memang dipukul teruk oleh Zul dan juga Rahmat ni sehingga menyebabkan kematian. And orang kata waktu tu, orang kata dia pun tak berani nak masuk campur. Dia just tengok je kan, dia orang pukul sampailah satu tahap dia orang sedari yang Fairul tu tidak lagi bernyawa, guys. So lepas dia dah pukul Fairul ni, dia tengok member tu tak bernyawa apa semua, of course lah dia orang panik. And si Zarul ni pun panik sebab ini rumah aku, Mat. Kata nak bincang ini apa sampai mati pula ni kan. So waktu tu dia orang macam dah saru, dah huru-hara apa semua, dia orang pun bincang. Okay, dia orang kata kita macam mana pun kita kena hapuskan mayat si Fairul ni. Habis macam mana? Nak hapus macam mana? Tingkat tinggi nak bawa turun macam mana kan? Nanti mesti kantoi punya. Waktu tu si Asia dia cadangkan supaya mayat si Fairul ni dibungkuskan dengan tilam dan buang mayat ni ke dalam sungai yang berada dekat Seksyen 24 Shah Alam. Dahsyat, Mat, perempuan ni. Aku pun tak tahu apa dia punya dendam, tapi aku rasa dia lebih kepada panik lah. Okay, guys, lepas dia orang dah mengaku, Asia ni dah mengaku dengan apa yang terjadi pada malam tersebut, dia pun tak silap acap serah diri kepada pihak polis. Family dia pun ada desak dan sebagainya. Luluhlah hati ibunya, guys, bila dengar cerita macam tu. Wish, mayat dicampak ke dalam sungai kan. Kau ingat biasa-biasa kan. Dan malam tu, guys, diorang berjaya tau bawa turun mayat si Fairul ni dan dicampakkan ke dalam sungai. So apa yang diorang plan, jenayah mereka yang dirancang ni sebenarnya semua menjadi pada malam tersebut. Tapi aku tak tahulah kenapa Asia ni buka mulut dekat family dia, sebab mungkin dia ada rasa bersalah dan sebagainya. Okay, guys, dia ada sebab sebenarnya kenapa Asia ni terima tawaran untuk dia pancing si Fairul ni ke apartment tu. Menurut sumber, guys, diorang ada bagi tahu yang Asia ni ada hutang dengan Ahlong. That's why dengan keadaan yang mendesak tu, dia terima tawaran upahan dan Zul dah berjanji untuk selesaikan segala hutang Ahlong dia tadi. So as a human being, of course dia terima, Mat. Alah, upah tarik orang ni je masuk apartment, hutang kau settle, kau tak payah buat apa-apa. Aku pun buat kalau aku dalam keadaan terdesak. Okay, guys, pada 24 Oktober 2019, semua suspek iaitu Muhammad Zulhaimi Mat Terus, Siti Nur Asia, Abdul Wahab dan Muhammad Rahmat Nazaruddin dikenakan hukuman gantung sampai mati. And guys, yang paling menyayat hati dalam kes ni adalah pihak polis masih lagi berusaha untuk mengesan mayat mangsa selama beberapa bulan pada waktu bicara tu bermula. Kes ni jadi 2000 berapa tadi aku cakap? 16. Dia punya sabit salah hukuman mati bila? 2019. 3 tahun, Mat. Dia orang cari mayat tu tak jumpa-jumpa. Sampailah ke sudah mayat Muhammad Fairul Hakimi Mokhtar masih lagi tidak dijumpai, tapi dah pun disahkan meninggal dunia mengikut fakta kes lah. So guys, itu sahaja yang Acap nak kongsikan. Acap sebenarnya tak boleh bayangkan macam mana family dia punya perasaan. Bapa dia sendiri yang hantar dia pergi stesen bas. Dia umpama macam nak menyerah anak dia supaya pulang. Ya, macam tu. Mak dia dah larang, mungkin mak dia ada insting yang tak baik kalau dia pergi dan sebagainya. Tapi nak macam mana, takdir dah berlaku, qada dan qadar, benda dah jadi. Aku tak tahulah apa dendamnya si Zul tu dekat abang dia kan. Abang tak dapat, adik pun dibunuh kannya. Tapi inilah point dia, guys. Bila dah berdendam tu, dendam ni datangnya daripada api, kemarahan. Api ni unsurnya daripada syaitan kan. So macam mana orang kata, kalau marah ke macam mana benci sekalipun, janganlah kita simpan dendam, guys, sebab itu adalah perkara yang paling binasa sekali. Okay, guys, kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you, guys. Jaga diri, jangan mudah percaya orang, dan I see you and see you. Assalamualaikum. Bye.